Menteri, sikit penjelasan Menteri. Menteri, setahu saya selain daripada Kementerian Mak Menteri, KDN juga ada satu unit khas terutama berkaitan dengan filem, pemesanan filem, ya, yang mana diusahakan melalui pegawai mereka, dan saya ada bertemu mereka di mahkamah. Tapi persoalan saya Mak Menteri, isunya samalah, iaitu mencari isu-isu copyright kan. Tapi persoalan saya, apakah cadangan kementerian sekarang ni? Kerana bagi saya KDN pun ada melakukan usaha dia, kementerian yang berhormat pun ada buat, tetapi persoalannya isu di lapangan, rungutan masih lagi tidak berkesan. Apa perancangan kementerian setakat ini? Pada pandangan saya, kita perlu integrasikan kedua-dua unit ini. Kerana pada pandangan saya yang diambil tindakan oleh KDN itu satu sisi yang lain. Yang dilakukan oleh kementerian yang berhormat melalui penguasaan satu sisi yang lain. Tetapi kedua-dua ini sumbernya, resourcesnya bertambah, kedua unit berbeza, tetapi keberkesanan di lapangan saya rasa masih lagi di peringkat yang belum boleh dibanggakan. Mohon penjelasan. Walaupun tadi kata undang-undang telah kita sama-sama pindah, tapi yang penting keberkesanan di peringkat lapangan. Yang Hormat, itu sebut more kepada filem ke? Filem ya? Kepada filem ya? Undang-undang undang-undang hak cipta yang kita pindah itu lebih tertumpu kepada bukan filem. Lebih kepada penyanyi, penerbit, komposer dan sebagainya. Dan waktu ini pihak kementerian sedang berbincang dengan pihak kementerian lain kerana soal filem, drama dan sebagainya lebih mempunyai kaitan dengan Kementerian Penerangan dan sebagainya. Cuba dari segi mungkin boleh saya jelaskan. Maksud saya begini, berkaitan dengan filem lucah dan sebagainya itu akan diambil tindakan oleh KDN. Saya lihat kes itu. Jadi apabila saya tengok pegawai di mahkamah bawa kes-kes begitu, dan pada masa yang sama saya tahu kementerian yang berhormat sudah diangkat menjadi Suruhanjaya harta intelek dan sebagainya. Kekuatannya berbeza daripada masa yang lampau. Tetapi persoalannya, ada ataupun tidak di peringkat kabinet ataupun yang berhormat sendiri mencadangkan bahawa perkara ini perlu diselaraskan. Itu persoalan saya. Kerana undang-undang kita cuba perkuatkan, tetapi tindakan di lapangan masih lagi tidak fokus. Dan kesannya saya rasa belum boleh dibanggakan. Okey. Memang kita sentiasa bekerjasama dengan pihak KDN, pihak Kementerian Penerangan dan sebagainya. Kerana kita mempunyai kuasa yang berbeza. Misalnya dari kita lebih kepada KPDN KK lebih tertumpu kepada piracy ataupun cetak rompak. Dan filem-filem lucah dan sebagainya memang di bawah KDN. Tetapi biasanya kita akan bekerjasama. Terima kasih Datuk Ketua. Berkenaan dengan ini badan pelaksanaan untuk mengutip royalti juga. Adakah sebelum akta ini ditambah baik, adakah kementerian telah mengenal pasti ada badan-badan pelaksanaan yang mengutip royalti yang secara tidak sah? Sebab 2-3 tahun yang lepas ada banyak badan-badan ini yang telah keluar dengan kepada tempat-tempat awam seperti food court center, salon dan sebagainya untuk mengutip royalti daripada mereka kerana mereka menayangkan ataupun mereka membuka lagu-lagu untuk hiburan pelanggan-pelanggan mereka. Soalan saya ialah, kalau ada badan-badan yang telah mengutip royalti ini secara tidak sah, apakah tindakan kementerian terhadap mereka-mereka ini yang telah mengambil royalti itu? Adakah royalti itu secara tidak haram yang telah dikutip, kementerian rampas balik bayaran itu dan kembalikan kepada mereka yang telah bayar royalti itu? Sebab mungkin banyak pihak yang telah membayar royalti secara tidak sah dan mereka ini adalah mangsa-mangsa terhadap badan-badan yang tidak sah ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk Yang Berhormat Arau, yang mengutip royalti di outlet-outlet itu bukan pegawai KPDN KK. Kita tak terlibat. Ianya daripada syarikat-syarikat CMO itu sendiri. Ya. Yang kita nampak kita pergi ke pegawai-pegawai kita masuk karaoke itu sebenarnya orang kata kita nak kutip royalty. That's not true. Kita cuma check ada cetak rompak atau tidak berlaku di dalam karaoke. Itu saja. Kerana ini merupakan
hak mereka dari segi kutipan itu hak mereka. Tidak ada kena-mengena. Sebelum ini ya. Sebelum ini memang kita tak terlibat. CMO memang setakat ini kita tidak ada peraturan untuk menghadkannya. Kerana dari segi syarat CMO baru dan selepas akta ini dipindah, syarat untuk CMO mereka mesti mendapat dilantikkan oleh sekurang-kurangnya 50 artis misalnya untuk membenarkan mereka menjadi CMO. Jadi kalau mereka boleh dapat 50 yang memberikan surat kebenaran bagi mereka mengutip, jadi mereka sudah boleh menubuhkan CMO. Jadi setakat ini kita masih lagi menerima cadangan-cadangan ataupun permohonan-permohonan. Setakat ini kita tidak menentukan lagi. Kerana setakat ini kita masih menerima dan kita jangkakan mulai tahun depan baru kita akan menguatkuasakan CMO yang baru ni. Dari segi agihan memang akan ada agihan untuk CMO dan ada agihan untuk artis-artis dan sebagainya. Tuan Menteri, dan saya akan menjawab saya jawab yang Rasah dulu. Kepada YB Rasah memang benar. Sebelum akta ini dipindah, CMO tidak dikawal. Tidak berdaftar pun dengan sesiapa saja. Jadi sebab itulah mereka boleh kutip, mereka boleh pergi ke mana saja. Kadang-kadang pihak karaoke keliru. Sekejap kata dia datang daripada wakil daripada penyanyi daripada Hong Kong lah, dia wakil daripada penyanyi sini lah. Dan kita tidak boleh mengambil tindakan kerana mereka tidak berdaftar dengan kita. Kerana di bawah akta copyright yang lama tidak dimasukkan kuasa kementerian. Sebab itulah kita pindah akta ini. Selepas pindahan akta ini, semua CMO mesti berdaftar dengan kita. Dan kalau mereka mengutip tanpa mendapat kebenaran daripada kita, lesen yang dikeluarkan oleh kita, mereka boleh diambil tindakan mahkamah dan sebagainya. Mereka boleh dihukum penjara, saya pun tak pasti berapa dia punya jumlahnya, tapi mereka boleh diambil tindakan. Itu tujuan kita amend akta ini, untuk memberi perlindungan kepada artis. Kalau dulu kita tak boleh ambil tindakan apa-apa because they are not registered dengan izin. Mereka tak berdaftar pun dengan kita. Kita tak ada kuasa apa-apa. But now kita ada kuasa. Selepas akta ini dipindah, yes, kita ada kuasa. Menteri, Kalau begitu kesnya, Yang Menteri, adakah kementerian mengambil tindakan terhadap syarikat-syarikat yang tidak sah ini? Kerana mereka seolah-olah menipu ataupun merompak daripada orang ramai. Syarikat syah pula. Tidak sah. Syarikat berdaftar dengan SSM, yes. Tetapi waktu itu mereka tidak perlu untuk mendaftarkan mereka sebagai CMO dengan sesiapa. Tetapi sepatutnya kementerian juga perlu mencari satu mekanisme untuk inilah mekanismenya menghukum syarikat-syarikat yang telah mengutip royalti yang secara tidak sah ini. Sekarang ini sudah ada mekanisme apabila kita ini untuk yang baru, tetapi yang kes-kes yang telah berlaku. Apakah mereka telah bebas macam tu? Mereka merompak, mereka menipu orang ramai, begitu saja. Kementerian dibebaskan mereka, itu saja. Tidaklah kata mereka menipu dan saya tidak secara tidak sah. Secara tidak sah, kalau mereka kutip secara tak sah, itu maksudnya menipu. Menipu kalau ada perlu ada satu mekanisme. Maksud saya yang mengutip, kementerian perlu cari satu mekanisme. Adakah mereka patut dihukum? Mengutip tanpa lesen mengutip bukan bermakna menipu. Kalau mereka mengutip dan memberikan kutipan tersebut kepada artis. Menteri, misalnya saya beri contoh MACP misalnya. Tidak ada satu laporan pun bahawa MACP ni apabila mengutip menipu artis di bawah mereka. Masalahnya, Yang Muhammad Rasah, artis artis sendiri tak tahu mereka royalti mereka telah dikutip oleh pihak ketiga. Mereka sendiri tak tahu berapa royalti mereka telah dikutip oleh pihak yang ketiga. Sebab ada artis yang komplain kepada saya, mereka langsung tak tahu. Lagu mereka telah dimainkan, royalti telah dikutip oleh pihak ketiga, tetapi mereka tak dapat satu sen pun. Jadi ini mangsa. Sebenarnya memangsakan orang ramai dan memangsakan artis itu. Sebenarnya ada 3 saja. Sebenarnya ada 3 badan yang mengutip selama ni, iaitu MACP, PRISM, PRISM dan PPIM. Yes. PPM. Menteri, sikit Menteri. Saya nak minta ni confirm kan? Ya, kebetulan. 3 ya? Ya. Kebetulan di biasa buat kes. Ada 3. Ya. Ada 3. Tidak ada isu untuk MACP dan PPM. Ya. Tapi ada isu on PRISM. Ya. Sebab itulah sebenarnya tak timbul
oleh kerana tidak ada undang-undang ni maka semua orang ada 10-20 syarikat datang mengutip. Tak timbul juga. 3 sini saja yang mengutip. Cuma kita tidak boleh ambil tindakan kerana tidak ada undang-undang. Tapi bukan makna ada penipuan. Yang dua ni tidak ada masalah. Menteri, sikit Menteri. Ini isu yang saya ingin timbulkan. Kerana apa yang elemen tipu dan sebagainya itu, bagi saya tak mahu katakan perkara itu tidak ada langsung. Tetapi industri ini wujud sebegitu. Contohnya MACP, kebetulan saya berurusan secara langsung dengan Presiden dan teman-teman di sana. Ini wujud ada juga di antara faktor mutual consent antara artis dan juga mereka. Tetapi ada 2 isu yang saya mohon penjelasan Menteri, terutama sekali dalam memastikan matlamat yang nak dicapai itu dapat. Menteri, MACP saya juga tahu bahawa mereka juga melabur dari segi softwarenya dan sebagainya, kerana perkara ini berjalan hingga ke beberapa tahun dalam menguruskan urusan kutipan ini. Adakah bermaksud dengan akta ini badan se-establish, walaupun sebenarnya kata ini, walaupun subject to your confirmation, badan yang sudah lama seperti MACP ini pun akan terbatal? Adakah itu maksud, ataupun kemungkinan kementerian akan memberi sedikit orang kata pengiktirafan kerana mereka ini telah berkecimpung agak lama dengan sikit pengalaman? Tetapi isu yang saya ingin tegaskan Menteri, saya rasa isunya ialah isu ketelusan pembahagian royalty itu, yang sebenarnya isu utama para artis ataupun para karyawan mempertikaikan, iaitu bagaimana pemberian itu betul-betul menggambarkan nilai hasil kerja dan juga kita panggil apa tu, kekerapan penggunaan hasil kerja tersebut dan ianya setimpal dengan hasil kerja artis. Saya rasa itu yang perlu dipastikan. Yang Mohd Menteri, pada peringkat ini saya mohon agar perkara-perkara yang dibahaskan saja dijawab. Okey, saya jawab last lah untuk isu ni. Dari segi legal, saya jawab dari segi undang-undang. Oleh kerana dia kata mana-mana pertubuhan yang tidak berdaftar tidak boleh menjalankan aktiviti pengutipan. Jadi oleh kerana apabila akta ni di-enforce, maka secara automatiknya terbatal. Tetapi saya setuju dengan Yang Berhormat Datuk, Yang Berhormat Balik Pulau. Oleh kerana MACP misalnya, dia pun boleh memohon dan kita rasa dengan rekod yang baik, kita tidak ada masalah dari segi kelulusan. Dan saya setuju, soal sekarang bukan soal tipuan macam mana, kerana tidak ada transparansi. Artis misalnya yang dikutip oleh sebuah syarikat itu, dia tidak tahu berapa jumlah yang jam di mana lagu-lagunya dimainkan dan sebagainya. Sebab itu dengan peraturan yang baru, yang mengutip, CMO yang mengutip mesti maklum kepada artis itu, untuk bulan ini berapa jam you punya lagu dimainkan, di mana tempat-tempat dimainkan, dan mereka berhak untuk mendapat detail tentang berapa jumlah yang mereka boleh perolehi bulan ini dan sebagainya.